ulama kita telah pun memberi tahu kepada kita tentang golongan ini, bukan golongan yang ulama kita tak kenal. Pada tahun 2010 tadi, Al-Azhar telah pun membuat satu simposium ulama-ulama akidah dan pemikiran Islam dan falsafah di Al-Azhar, membuat satu simposium yang bertajuk Al-Wahabiyah Khatarun ala al-Islam wal alam. Wahabi itu adalah satu ancaman terhadap ini Islam dan alam. Ini tahun bila tuan-tuan, sebelum berlaku krisis Syria, ulama Al-Azhar telah memberitahu kepada umat Islam, hati-hati dengan golongan ini. Ini sebelum munculnya ISIS, ini sebelum berlakunya krisis Syria, tapi ulama-ulama Al-Azhar sudah nampak dah perkara ini akan muncul. Maka mereka dah buat Al-Wahabiyah Khatarun ala al-Islam wal alam. Wahabi ini satu ancaman bahaya kepada Islam dan alam. Maka sebab saya mengkaji daripada awal lagi, daripada 1998 lagi, maka kita menuruti perbincangan ini, terjangkau simposium ini, lalu sekarang terjemahkan panjang, tetapi kita nak ringkaskan sahaja, kita ambil lah petikan berita ini apa kata para ulama Al-Azhar. Maka para ulama Al-Azhar dan pakar-pakar dalam bidang kajian gerakan-gerakan Islam menegaskan bahawa sesungguhnya Wahabiyah adalah merupakan satu pemikiran, fahaman dan gerakan musuh yang paling berbahaya bagi umat Islam dan dunia, dan ia tidak kurang bahayanya berbanding gerakan Zionis. Ada 3 gerakan yang siapa yang nak mengkaji tentang masalah bila kena tahu. Wahabism daripada umat Islam, Zionism daripada Yahudi, Freemason daripada Nasrani. 3 golongan ini tuan-tuan. Inilah 3 golongan fitnah paling besar dalam dunia ini. Bukan saya kata ulama Al-Azhar yang telah pun mengatakan bahawa tidak kurang bahaya daripada Zionism. Kerana apa? Kerana ia menyebarkan pemikiran-pemikiran dan sikap serta tindak tanduk yang berus, bersifat teroris, perasaan benci serta sikap mudah mengkafirkan mana-mana pihak yang bertentangan pendapat dengan mereka. Jadi kalau kita tengok sejarah ada baik kemunculan Wahabi, kemunculan Al-Qaeda, kemunculan New Khawarij ini, ulama Al-Azhar dah melihat dah pemikiran mengkafirkan umat Islam ni akan membawa kepada bencana yang besar. Maksudnya nak kata apa? Al-Azhar mendahului mereka, tapi orang barat belum buat kajian. Maka tengok ni, European Parliament mengeluarkan laporan the involvement of Salafism in the support and supply of arms to rebel groups around the world. Ni dah keluar dah tahun 2013. Sebab tu tuan-tuan nak faham kenapa bila Parlimen Eropah Maksudman, kemudian Jerman, UK, kemudian Muktamar Saishan pada 2016, kemudian kenapa negara tertentu buat Mekah Charter, Muktamar Mekah, kemudian mereka mengisytiharkan menolak fahaman Wahabi daripada negara mereka. Kenapa? Kerana tekanan-tekanan antarabangsa tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT telah mengkaji dan membuktikan golongan ini, fahaman ini akan membawa kepada munculnya golongan teroris. Tapi orang ini mereka kata kami lah yang membawa persederhanaan. ISIS 2014 mengisytiharkan diri mereka sebagai negara Islam dan mulai menyuruh umat Islam supaya berhijrah. Ada 3 golongan Khawarij mengikut kajian sana yang membawa konsep hijrah, wajib hijrah. Pertama, Khawarij Az-Zariqah, itu Khawarij zaman awal yang berperang dengan Khilafah Umayyah di akhir zaman Khilafah Umayyah. Ketika Khilafah Umayyah berperang dengan Khawarij Az-Zariqah, mereka memenggal kepala-kepala Khawarij Az-Zariqah, lalu dipacak, dipanggil-panggil Masjid Umawi di Damsyik, yang Abu Sa'id Al-Khudri lalu dan tengok kepala-kepala ini. Maka mereka kata Abu Sa'id Al-Khudri, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Walaupun Khilafah Umayyah banyak kontroversi, Khilafah Umayyah banyak kontroversi, tapi para sahabat tak mengambil pendekatan Khawarij.
Dan bila mereka berperang dengan golongan Khawarij, dan kepala-kepala Khawarij berpacak dan Masjid Umayyah, mereka tak kata anak kesiannya, bahkan mereka kata ini anjing-anjing neraka. Antara Khawarij paling ekstrim Az-Zariqah, menggunakan konsep wajib berhijrah. Begitu juga dengan golongan Wahabi, ketika mereka membuat perjanjian antara Muhammad bin Sa'ad dengan Muhammad bin Abdul Wahab, mereka mengisytiharkan wajib berhijrah ke Da'iyah, sehingga abang daripada Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, membantah wajib berhijrah ke Da'iyah. Begitu juga dengan ISIS, apabila mereka mengisytiharkan pada 2014 mereka untuk anak negara Islam kembali, khilafah kembali di atas sebuah ini, mereka mewajibkan orang-orang untuk berhijrah. Jadi kalau kajian saya ada 3 golongan Khawarij, yang menggunakan konsep wajib hijrah, yaitu Az-Zariqah, Wahabiyah dan ISIS. Maaf. Maka alhamdulillah kita menemani surat Al-Fatihah penyelesaian dengan secara jelas ni menyatakan bahawa tidak ada jihad di Syria dan Iraq, dan dengan secara jelas surat Al-Fatihah menyatakan bahawa golongan ini adalah golongan yang disebut sebagai Salafi Jihadi, yang ambil masa juga kalau nak terangkan apa yang dimaksudkan dengan Salafi Jihadi. Saya buat ringkas sahaja, tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT. Baik, maka pengkaji berkenaan menggunakan Salafi Jihadi ini membahagikan golongan Salafism ataupun Wahabism kepada apa yang mereka panggil sebagai Salafi Ilmi dan juga Salafi Jihadi. Ini disebut oleh Syekh Al-Baji berasas kepada Ruhani Zaitullah, dan juga disebut juga oleh kajian di Singapura, dan kita pun ada sebut tentang Salafi Jihadi dalam fatwa kebangsaan kita. Maka Imam bekas Masjidil Haram, Syekh Adil Kalbani, bekas Imam di Masjidil Haram, ini dulu waktu saya mengkaji Wahabi, ini ekstrim orang ini, dan dia kata kat Sufi, orang malam yukafir ha'ulak, saya kafir. Siapa tak dapat orang Sufi kafir. Tengok apa yang berlaku pada dia ketika muncul Daesh. Dia sendiri kata bahawa Daesh itu nama tapan Salafiyatin, nama tapan Salafiyatin haqiqatan yajibu an nuwajihaha bikulli syafafiyatin. Dia kata Daesh, ISIS adalah tambahan daripada ideologi Salafi secara hakikat, yang wajib kita berlaku bersikap transparan terhadap hakikat ini.